Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita mulakan kelas kita, kelas tajwid Al-Quran kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita akan alunkan dia dalam maqam jiharkah. Berasaskan kepada tausyikh Allahu zada Muhammadan ta'zima wa haba'u fadlan min ladunhu hamima واختصه في المرسلين كليما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما. Baik, sekarang kita alunkan surah Al-Fatihah dalam maqam jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Sekarang kita akan teruskan kelas tajwid kita. Jadi pada hari ini kita akan melihat hukum mim sakinah, ya, hukum mim sakinah. Baiklah, mari kita lihat. Hukum mim sakinah. Yang dimasukkan dengan mim sakinah iaitu mim yang sukun ataupun mim yang mati. Baik. Apabila membicarakan tentang hukum mim sakinah ini, maka kita perlu membahaskan 3 hukum tajwid. Iaitu hukum ikhfa syafawi. Yang kedua, hukum idgham mislain. Yang ketiga, hukum izhar syafawi. Baiklah, kita mulakan dengan hukum ikhfa syafawi. Yang dimasukkan dengan ikhfa iaitu sembunyi. Sembunyi. Sorok. Ya, manakala syafawi bermaksud bibir. 2 bibir. Itu sorok
memasukkan dia ke dalam huruf kedua bibir. Ya, huruf bibir. Baiklah. Terjadinya hukum ikhfa' syafawi. Ya, kenapa terjadinya hukum ikhfa' syafawi ni? Terjadinya hukum ikhfa' syafawi itu apabila mim sakinah ataupun mim sukun ataupun mim mati bertemu dengan huruf ba sahaja. Maka hendaklah dibunyikan secara ikhfa' dan wajib didengungkan dalam qadar selama 2 harakat. Ini terjadinya hukum ikhfa'. Contohnya ya pada ayat diyarihim batara himba fahkum bainahum bil qist. Umbi di sini adalah hukum ikhfa' syafawi. Baiklah, dan kita teruskan. Hukum ikhfa' syafawi ini terjadi apabila mim sakin bertemu dengan ba. Contoh yang dia diberi pada ayat ini, ya, pada potongan ayat ini, di mana berlakunya ikhfa' syafawi itu? Di sini, itu mim yang mati bertemu dengan huruf ba. Maka hendaklah dibaca dengan hukum ikhfa' syafawi. Dengungkan dia 2 harakat. Tetapi dengunya itu, ya, ada setengah mengatakan dengunya dengan 2 bibirnya rapat tak rapat. Ya, istilah yang diberi oleh almarhum Tan Sri Datuk As'ad Zahari, ya, bertemu 2 bibir geli-geli. Mana 2 bibir itu bertemu tapi dia tidak rapat sangat dan tidak pula tak bertemu. Maka rapat yang sedikit. Menyebabkan kita akan rasa macam ada satu getaran antara 2 bibir. Yang diistilahkan sebagai geli rasanya. Geli. Geli-geli. Bertemu 2 bibir, geli-geli. Itu dia. Jadi, cuba dengar saya baca. Fahkum bainahum bil qist. Lagi sekali. Fahkum bainahum bil qist. Lagi sekali. Fahkum bainahum bil qist. Baiklah. Untuk perhatian, bunyi ikhfa' syafawi ini sama dengan bunyi apa? Bunyi iqlab. Bunyi ikhfa' syafawi sama dengan bunyi iqlab. Kenapa pula Ustaz? Ya. Iqlab, nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Tetapi ikhfa' syafawi mim mati bertemu dengan ba. Jadi dalam iqlab, bunyi nun mati atau tanwin tadi ditukarkan kepada bunyi mim mati. Maka bunyinya sama. Cuma di sini memang bukan tukar, mimnya mati. Tapi dalam hukum iqlab, bunyi nun yang mati dan tanwin itu ditukar kepada bunyi mim mati. Maka bunyinya sama. Hukumnya berbeza tapi bunyinya sama. Saya ulangi. Bunyi ikhfa' syafawi sama dengan bunyi iqlab. Okey, baik. Itu contoh yang pertama. Jadi kalau kita tengok pada contoh ini ada 2 tempat. Di sini mim mati bertemu dengan ba dan di sini juga mim mati bertemu dengan ba. Maka dua tempat ini berhukum dengan hukum ikhfa' syafawi. Contoh yang seterusnya di sini, mari kita lihat. Juga mim yang mati bertemu dengan ba. Kita perlu diingat juga bahawa di dalam kaedah penulisan Rasul Utsmani, ya, mim yang mati dibaca dengan dengung, tidak diletakkan sebarang tanda. So, ulangi. Dalam kaedah penulisan Rasul Utsmani, mim yang mati
dibaca dengan dengung, maka tidak diletakkan tanda. Biarkan kosong begitu saja. Ini kaedah sarf. Jadi, tonton sekalian, jika anda melihat mim yang kosong, patutnya dia mati, tapi tidak diletak sebarang tanda, maka bacalah dengan dengung 2 harakat, maka bacaan itu betul. Kecuali, kena ingat juga, ada pengecualian. Kecuali selepas mim dan tidak bertanda ni berjumpa dengan lab, berjumpa dengan ra, maka dia tidak didengungkan. Kenapa? Kerana hukum idgham bila gunnah ataupun idgham kamil. Baik. Jadi di sini bagaimana kita nak baca? Ingat, bunyinya macam bunyi lab yang kita dah belajar sebelum ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Diyarihim batara. Lagi sekali. Diyarihim batara. Lagi sekali. Diyarihim batara. Baik, itu di antara contoh. Kita pergi contoh yang seterusnya. Ya. Dalam surah Taha ayat 62. Ya. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Di mana berlakunya ikhfa syafawi? Di sini. Tengok. Itu mim mati bertemu ba. Maka kita humba, humba, humba. Kita dengungkan 2 harakat. Ya. Cuba baca. Sedia. 1, 2, mula. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Okey. Baik, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ya, perhatikan. Di sini berlakunya izhar, ikhfa syafawi. Itu mim bertemu dengan ba. Tengok mim tidak ditulis, tidak diletakkan sebarang baris, dibiarkan kosong begitu saja. Kerana hukumnya ikhfa syafawi. Kita dengung 2 harakat. Perhatikan saya baca. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة Wahum bil akhirah. Di sini berlakunya hukum ikhfa syafawi. Contoh yang seterusnya. Di sini ya. Tengok. Mati bertemu dengan ba. Bismillahirrahmanirrahim. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Saya ulangi. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Baik. Kita pergi seterusnya. Baiklah. Contoh yang seterusnya. Cuba lihat di sini. Mim mati bertemu dengan ba. Perhatikan bacaan. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah. Contoh yang seterusnya. Di sini berlakunya
Ikhfa syafawi. Mim bertemu dengan ba. Inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'in billah. Baik, seterusnya. Contoh seterusnya. Fama zannukum birabbil alamin. Dan contoh yang seterusnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Baik, itulah di antara contoh-contoh hukum ikhfa syafawi. Baiklah. Hukum yang seterusnya terhasil daripada min sakinah ataupun min mati, iaitu hukum idgham mislain. Apa yang dimasukkan dengan idgham? Idgham iaitu memasukkan. 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 Kalau ikhfa tadi sembunyi. Idgham memasukkan. Siapa yang dimasukkan? Mislain. Dua huruf yang sama, yang serupa. Mislain. Siapa? Mari kita lihat. Baik. Terjadinya hukum idgham mislain ini apabila mim sakinah atau min mati bertemu dengan huruf min mutaharrikah. Bertemu dengan huruf mim juga. Mim bertemu dengan mim mutaharrikah. Mutaharrikah itu berbaris. Sama ada ia berbaris di atas fathah atau berbaris di bawah kasrah atau berbaris di hadapan dhammah. Maka mim mati bertemu dengan mim yang berbaris, hukumnya idgham mislain. Jadi maka wajib dia pada lain kalimah. Makna dia akan bertemu di dalam kalimah yang lain. Maka wajib dibunyikan secara idgham dengan dengung selama ataupun sekadar 2 harakat. Contoh di sini, mim bertemu dengan mim. Ya, idgham mislain juga dikenali sebagai idgham mim. Idgham mislain dikenali juga sebagai idgham mim. Apa maksud mim? Mim bertemu dengan mim. Baik, contoh sini, aktsaruhum mu'minin. Aktsaruhum di sini kuntum muqinin. Kuntum muqinin. Baik. Itu di antara contoh. Baik. Mari kita lihat contoh-contoh yang berikutnya. Ya. Ini sudah tadi kan. Kuntum muqinin. Aktsaruhum mu'minin. Contoh di dalam Al-Quran. Bagaimana dapat pada surah Taha ayat 61. Cuba perhatikan. Ya, dilambangkan dengan warna merah. Mim bertemu dengan mim. Okey. Okey. Macam mana membacanya? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Qala lahum Musa wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba. Lagi sekali. Qala lahum Musa wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba. Lagi sekali. Qala lahum Musa wailakum la
تفتروا على الله كذبا. Baik. Contoh yang seterusnya di sini, mim bertemu dengan mim. Dua mim bertemu. Ya. Perhatikan. Auzubillah minasyaitanir. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Baik. Contoh yang seterusnya. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Baik, contoh seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Contoh seterusnya. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Contoh seterusnya. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Contoh seterusnya. Wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Okey. Itulah di antara contoh-contoh yang merupakan hukum apa? Hukum idgham mislain. Iaitu mim mati bertemu dengan mim. Dia juga dikenali sebagai idgham mim. Okey. Seterusnya kita lihat pula hukum izhar syafawi. Apa yang dimaksudkan dengan izhar? Hukum izhar syafawi juga terhasil apabila mim mati. Ada mim yang mati. Ya? Baik. Jadi izhar bermaksud terang, jelas dan nyata tanpa sebarang dulu. Bermaksud kita membaca hukum izhar syafawi ini dengan bacaan pada huruf yang mim mati tadi dengan terang, dengan jelas, dengan nyata, tanpa dengung. Syafawi kebibiran. Kenapa kebibiran? Sebab huruf yang dia jumpa adalah huruf mim, merupakan huruf bibir. Baik, mari kita lihat. Kenapa terjadinya hukum izhar syafawi? Izhar syafawi terjadi apabila mim sakinah bertemu dengan mana-mana huruf hijaiyah ataupun abjadiyah selain daripada huruf mim dan huruf ba. Sama ada dalam satu kalimah atau dua kalimah. Bacaannya wajib diizharkan mim tersebut dengan tanpa dengung. Ya, diizharkan dengan tanpa dengung. Contohnya, okey, contoh. Ini dia. Ini diwarnakan dengan warna orange. Ya. Orange. Mim bertemu dengan ya. Cuba tengok pada huruf mim yang ada. Pada huruf mim yang ada contoh pertama, contoh kedua dan contoh ketiga. Keempat lagi. Semua mimnya bertanda mati. Tanda sukun. Sedangkan yang tadi, ikhfa dan idgham tadi, tak ada. Kosong. Dalam kaedah penulisan Rasul Utsmani,
Mana-mana huruf yang menerima tanda sukun. Ini tanda sukun ni. Ya. Tanda sukun ni asalnya adalah daripada kepala huruf kha. Tanda sukun ni asalnya daripada kepala huruf kha. Jadi dia ambil, dibuang titik kha dia. Di kepala saya ikut pun dia buang. Maka diletaklah. Ada yang panggil dia si terbalik lah. Kan? Bukan si terbalik tu. Ini tanda ni adalah kepala huruf kha. Ra'sun kha. Jadi kaedahnya, mana-mana huruf yang menerima tanda ra'sun kha ataupun sukun ini, hendaklah dibaca dengan izhar. Dan dia berhukum dengan hukum izhar. Baik. Di sini apa hukumnya? Izhar syafawi. Bertemu dengan huruf ya. Selain daripada ba dengan mim, semuanya hukum izhar syafawi. Jadi, kita kena baca dengan terang, dengan jelas, dengan nyata, tanpa sebarang dengung. Dengar bacaan saya. Auzubillah minasyaitanir. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. Kum ya, kum ya, kum ya, kum ya. Ustaz, bunyi macam dengung. Bukan dengung tu. Yang bunyi tu kerana huruf syafawi dia ada bunyi sikit. Mim tu. Mim. Jadi, memang huruf tu dia ada bunyi sedikit ujung dia. Beza dengan saya dengung. Kalau saya dengung, saya baca ni. Alaikum yauma. Kum yauma. Itu dengung. Tapi, sepatut kita baca tanpa dengung. Kenapa? Izhar syafawi. Maka, وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. Baik. Contoh yang kedua di sini berlakunya, tengok mim bertemu dengan hamzah, ya. Dan di atas huruf mim ada tanda mati. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ. Okey. Contoh yang seterusnya. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. Pada contoh yang ketiga ini, ada dua tempat. Di sini mim mati bertemu dengan lam. Di sini mim mati bertemu dengan ain. Kedua-dua tempat ini hukumnya izhar syafawi. Ya? Maka kita baca pada mim yang mati di sini dengan jelas, terang dan nyata tanpa sebarang dengung. Okey? Seterusnya. Baiklah, sekarang kita lihat pula contoh yang seterusnya. Ya, di sini ya. Kalau kita lihat mim yang mati diletakkan tanda mati iaitu kepala kha di atas dia. Bertemu selain daripada huruf mim dan ba. Semua tengok di sini. Ini bertemu dengan ta, bertemu dengan fa, bertemu dengan ra, bertemu dengan ya. Baik, kita dengar bagaimana cara membacanya. Baca dengan terang, dengan jelas, dengan nyata, tanpa dengung. Di mana? Pada huruf mim yang mati. Pada huruf mim yang mati. Kenapa? Sebab dia berhukum dengan izhar syafawi. Dengar saya baca. Bismillah. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Contoh seterusnya.
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. Contohnya, وَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. Baik, pada ayat ni sebenarnya ada dua ni. Dua hukum. Dua tempat hukum yang sama, iaitu izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan ba, mim mati bertemu dengan fa. Dua-dua ni adalah hukumnya izhar syafawi. Kenapa dia tidak warna? Dia lupa lah tu. Mungkin kerana dah ada contoh ke atas tu. Baik. Sebenarnya, auzubillah. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath. Okey. Baik, contoh seterusnya. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Contoh seterusnya. Ayatma'u kullu mri'im minhum an yudkhala jannata na'im. Contoh seterusnya. Thumma inni da'awtuhum jihara. Terus seterusnya. Alam yakunu fatam min maniyyin yumna. Jadi tanpa dengung. Contoh seterusnya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Alaihim ta. Him ta. Falamma asafuna. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Di sini dalam ayat ni ada 3 tempat yang berhukum dengan izhar syafawi. Cuba dengar sekali lagi. Ni tempatnya. Mim bertemu dengan nun. Mim bertemu dengan fa. Mim bertemu dengan hamzah. Cuba dengar semula. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Okey. Baik, tengok contoh yang seterusnya. Tengok, di sini ada 2 tempat. Yang kedua-duanya berhukum dengan izhar syafawi. Baik. Wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid. Okey. Dan contoh yang terakhir. Juga ada 3 tempat. Mim mati bertemu dengan hamzah, mim mati bertemu dengan ha, dan mim mati bertemu dengan hamzah. Baik, dengar. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta
يتبين لهم أنه الحق. Baik, itulah contoh ayat yang berhukum dengan izhar syafawi. Apa dia hukumnya? Izhar syafawi. Seterusnya. Baiklah. Jadi itulah dia, ya. Hukum-hukum yang terhasil apabila mim sukun ataupun mim sakinah. Apa dia? Yang pertama hukumnya ikhfa syafawi. Kenapa terjadi dia? Jadinya apabila mim mati bertemu dengan ba. Yang kedua hukumnya idgham mislain. Kenapa terjadi idgham mislain? Apabila mim mati bertemu dengan mim, dia juga dikenali sebagai idgham mim. Dan yang ketiga hukumnya izhar syafawi. Kenapa terjadi izhar syafawi? Apabila mim mati bertemu selain daripada huruf mim dan ba. Selain daripada itu, semuanya berhukum dengan izhar syafawi. Seharap semuanya dapat memahami dan dapat penjelasan yang sejelasnya daripada huraian yang Ustaz bagi. Jika tidak, tanyalah pada guru-guru yang berhampiran dengan anda. Dan kalau boleh, bertalaki dengan mereka. Kerana itu prasyarat kita belajar Quran. Tak cukup dengan secara melihat YouTube ataupun melihat secara online begini. Kena bertalaki. Boleh kita video conference pun boleh. Tapi sebaik-baiknya bertalaki secara berdepan. Secara langsung. Bukan melalui alam maya dan sebagainya. Kerana melalui alam maya ini mungkin mikrofon yang kita pakai tidak sejelas mana. Ataupun mikrofon yang digunakan oleh guru kita. Ataupun yang mengajar kita tidak jelas. Menyebabkan kita tidak dapat bacaan yang sejelasnya. Tapi apabila kita berdepan dengan mereka, bertalaki musyafahah dengan mereka, bertawajuh dengan mereka, berhadap muka dengan mereka, melihat wajah mereka secara langsung live, maka itu yang terbaik. Maka usahakanlah untuk memperelokkan bacaan. Baiklah, sebagai penutup, baiklah kita sama-sama alungkan doa khatam Quran ataupun doa penutup ini, kita alungkan dalam qasidah. Baik, sedia? اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Demikianlah dapat Ustaz sampaikan, jelaskan, berkongsi ilmu. Mudah-mudahan apa yang baik itu dimanfaatkan. Dan kalau berlaku kesilapan dari segi bacaan dan sebagainya, Ustaz mohon kemaafan. Betulkanlah, jumpa dengan guru yang lebih berilmu. Mudah-mudahan dia dapat membimbing dengan betul. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.